Alright, there we go. We go live Dah. Okay. Sekejap ya. Okay. Alright. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Okay. Kita tepat pukul 5. Kita bertemu lagi hari ini di hari yang mulia, hari yang cuaca yang cukup baik dan saya rasa semua pun berada dalam keadaan emosi yang baik, semua baik-baik saja. Okey, hari ini saya Rozaina Ibrahim, moderator ataupun perantara untuk sesi kita pada hari ini. Okey, tajuk kita hari ini adalah MCO 3.0 mendepani tekanan, sokongan dan juga penyembuhan. Okey, kita terus kepada tajuk. Sebelum saya memperkenalkan kepada panel-panel jemputan dan panel-panel tetap yang ada di skrin anda, saya mohon ataupun saya minta anda boleh kongsikan, tinggalkan komen. Kalau nak ceritakan pengalaman atau pandangan atau juga nak berkongsi apa jua yang berkaitan dengan topik, boleh tinggalkan komen anda di laman komen di laman Hospital Tunku Jaafar Seremban Facebook kerana kita tengah sedang live. Tajuk hari ni memang saya belum masuk lagi go into deep tapi kita akan mulakan dengan Miss Suraya, tapi sebelum tu saya perkenalkan yang pertama yang berada di bahagian atas, Miss Nur Suraya Muhammad, Ketua Unit Psikologi Counselling daripada Hospital Tunku Jaafar Seremban. Hai Suraya. Jumpa lagi. Okey, tuan rumah kita bersiaran secara live di Hospital Tunku Jaafar Seremban punya Facebook. Ini adalah kali kelima, siri kelima self-care series. And then yang kedua, di bawah itu yang bertudung coklat rasanya. Okey, Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, Child Parents Mediator. Hai Dr. Putri. Okey, dan yang ketiga tu merupakan nama beliau, nama penuh saya sendiri tak tahu. Kita akan berkenalan sekejap lagi, tapi kami ramai menggelarkannya Kak Ngah Alia, merupakan pengasas AWAS atau Awareness Against Suicide. Okey, selamat datang semua ke Self Care Series. Okey, kita mulakan sebelum kita ke Miss Raya. Miss Raya akan memberi sedikit introduction tentang tajuk ini. Sekurang-kurangnya kita dapat gambaran yang jelas sebab kita dah siri kelima. Sebelum ni dah beberapa topik yang kita bincangkan dan yang terbaru last week adalah berkaitan kemurungan dan iman. Okey, respon sangat bagus. Jadi saya mentafsirkan itu adalah satu gambaran yang sangat baik. Bermakna isu kesihatan mental ni semakin mendapat perhatian dan juga ramai yang ingin tahu. Okey. Suraya, Miss Suraya boleh kita kongsikan secara ringkas stigma dalam isu kesihatan mental memang susah nak dikikis jika nak dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain. Okey. Ramai yang saya berbual ataupun yang saya baca mengapa penyakit mental ini diletakkan stigma yang sangat tinggi jika nak dibandingkan dengan penyakit lain, sebab ia adalah satu jenis penyakit juga. Kalau macam kita kata kanser dan penyakit-penyakit lain, orang tahu bagaimana bentuk tekanannya, bagaimana bentuk sokongan dan penyembuhan, tapi berlainan dengan kesihatan mental. Mungkin Suraya boleh leraikan sikit serba sedikit apa yang berlaku hari ini sebelum kita terus ke tajuk kita yang sebenar, apa yang kita ingin kupas tentang suicide sebenarnya. Silakan Suraya. Miso. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang kepada semua panel-panel kita hari ini. Alhamdulillah, Kak Ngah, terima kasih sudi menyertai kami hari ini, menambah girl power hari ini. Okey. Sedar tak sedar sebenarnya kita dah hari ke-25 PKP 3.0. Masya Allah, sekejap je masa berlalu. Dan saya rasa penularan pandemik COVID-19 sebenarnya mengubah kehidupan masyarakat kita 360 lah saya boleh kira. Dan kita rasa masyarakat kita dah semakin penat.
tenat dan penat dengan keadaan sekeliling yang di mananya selain daripada yang nampak kehilangan pekerjaan, sumber kewangan, dari segi pengurusan di rumah, dengan keadaan PDPR dan sebagainya, termasuk juga all the frontliner, semua dah tenat dan penat. Okay, jadi ianya alamak terputus, lagi terganggu pula. Okay, jadi saya lihat di sini macam yang kata berkaitan dengan sebelum saya pergi pada stigma ya, saya nak beri sedikit statistik berkongsi juga, statistik berkaitan dengan isu-isu bunuh diri lah. Setakat awal tahun 2021 sebanyak 266 kes yang kita terima. Alright, dan banyakkannya kes-kes yang saya dapat lihat di sini adalah sebanyak 78 tu kes dapat 88 kes yang diterima laporan, 78 yang selamat diselamatkan. Dia betul diselamatkan ni maksudnya ada mereka yang lihat keadaan tersebut dan menghubungi Jabatan Bomba contohnya. Okey, dan saya kira di sini dia punya pattern tu masih lagi tinggi. Kita lihat di Pulau Pinang sahaja sepanjang 5 bulan ini sebanyak 53 kes. Right, dan 17 adalah percubaan. Dan percubaan ni tidak berjaya lah. Alright, jadi bila nampak pattern tu, it seems like masyarakat sekarang dah semakin penat. Kadang-kadang macam kita rasa macam kenapa yang ni berlaku, kenapa perkara ini masih like macam berterusan, tak tiadakan langkah-langkah atau prevention yang dibuat. Okey, saya rasa faktornya akan disahkan lebih jelas. Cuma poin saya di sini adalah, yang saya nak tekankan di sini adalah berkaitan dengan masyarakat sekarang yang semakin kita rasa very vulnerable to health condition. Keadaan yang di mana ia menyebabkan lebih ramai orang memilih jalan singkat. Okey, kerana mereka ada idea benda ni tak boleh, benda ni nak beli positif, and ini negatif, tapi bila you dalam situasi di mana you dah shut down, everything has been like totally off, so the only way adalah untuk you melupakan sesuatu dengan cara taking your own life. Mungkin saya rasa untuk lebih jelas, dan saya akan campur sikit-sikit, kita akan top up sikit-sikit melalui panel kita juga nanti. Tak dengar ke Yan? Dah okey kot. Tadi ada 2 orang cakap awal tadi kan, tapi saya rasa should be okay. Okay, alright, saya top up daripada apa yang Miss Suraya sampaikan. Memang benar, apa yang kita ingin kita sembang-sembang hari ini, cerita hari ini berkenaan lebih kepada suicide, iaitu bunuh diri. Sebenarnya kita tak boleh menafikan, sebenarnya dah tak perlu untuk menafikan bahawa keadaan sekarang memang agak kronik. Betulkan saya jika salah, sebab setiap hari ada sahaja kes bunuh diri yang berlaku. Okey, perkataan bunuh diri ni sebenarnya sangat digerungi oleh sesiapa saja. Saya yakin bukan sahaja kepada keluarga mangsa, tetapi juga kita secara normalnya, siapa yang tak boleh, siapa yang takkan rasa murung ataupun sedih bila kita tengok video. Paling terbaru adalah semalam saya dapat satu video, kita tengok video viral seorang lelaki terjun daripada tingkat berapa dan somewhere berapa di Penang, kalau tak silap. Berpunca daripada masalah mental. Bukan kita bukan kata mental ni gila, tetapi mental ni sangat luas. Kadang-kadang dia boleh jadi sekelip mata. Okey, dan dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa kita sedar, dan secara zahir kita tak ada yang kita boleh nampak dan ada yang kita tak boleh nampak. Jadi bersama-sama kita pada hari ini, saya rasa orang-orang yang cukup strong untuk kita kongsikan. Kita ada Miss Raya, kita ada Dr. Putri yang menjadi mediator, orang tengah antara ibu bapa dan kanak-kanak, dan Kak Ngah. Okey, Kak Ngah. Suka saya sebab Kak Ngah adalah penampilan khas kita pada hari ini. Kak Ngah Alia. Kenapa kita panggil Kak Ngah? Kak Ngah. Kak Ngah. Alright. Kak Ngah Alia. Terima kasih Puan Ruzaihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihilah Dr. Putri, Miss Suraya. Kita sebenarnya Miss Suraya ni dah kontak saya sebelum bulan puasa lagi. Dah bincang-bincang, tapi
Yalah, selagi Allah belum takdirkan kita taklah bersama. So alhamdulillah hari ini akhirnya kita dapat juga bersama-sama dalam medan seperjuangan begini untuk kita ceritakanlah dan kongsikan. Nama sebenar Alia Muhammad Ali, tapi nama mesranya Kak Ngah lah. Sesungguhnya nama Kak Ngah tu, gelaran Kak Ngah tu memberi saya satu kekuatan, sebab nama tu adalah nama panggilan yang nak kata bukanlah panggilan manja, tapi atas sebab-sebab tertentu dia adalah satu nama yang memberikan kekuatan. Jadi untuk juga bila kita buat advokasi ni kan, saya lebih selesa dengan nama Kak Ngah sebab tak adalah ada gap gitu. Bila panggil Kak Ngah tu macam kakak-kakak lah gitu. Kalau orang message DM di Awas, rasa macam yalah mesra, dia tak adalah rasa macam terlalu kekok sangat untuk bercerita. Jadi saya nak share lah, saya ni pengasas kepada Awas macam yang cakap tadi, awareness against suicide. Awas dimulakan pada 2000 PKP pertama bila tu, April 2020 lah. So baru setahun, jadi muda lagi lah, remaja ke muda lagi lah, baby lagi, masih baby. Baru masuk setahun lah. Nak cerita sikit, sebenarnya memang menggerunkan macam yang cakap tadi, statistik tentang bunuh diri. Okay, sebelum tu saya nak buat disclaimer lah, saya nak cerita sikit. Saya ni walaupun pengasas kepada awareness against suicide, atau dalam bahasa Melayunya kesedaran hindari bunuh diri ya. Walaupun saya pengasasnya kesedaran hindari bunuh diri ni, tapi saya nak share lah yang saya sangat-sangat tak suka istilah bunuh diri ni. Sangat tak suka, sangat sensitif, sangat tak seronok nak pakai istilah bunuh diri. Saya dah cuba dalam saya punya perjuangan advokasi ni, dalam perjuangan kesihatan mental dan tentang isu bunuh diri ni, dah try lah, dah cuba ambil nyawa, dah cuba istilah suicide yang dimelayukan, SUSAID. Tapi lama-lama bila lebih ramai orang membaca post saya dan kisahnya, ramai yang jadi keliru. Kenapa suicide ni apa? Macam itulah kan, sebab sebenarnya it's an English word, dia perkataan bahasa Inggeris tapi dimelayukan. Tapi mudah-mudahan dia akan lebih diterima lambat laun. Tapi khas untuk hari ni, maknanya untuk penceritaan perkongsian kita hari ini, saya kena gunakan istilah bunuh diri lah. Kenapa saya tak suka bunuh diri ni? Sebab istilahnya walaupun dia straightforward, dia memang memberi penjelas, kita faham lah kalau orang dengar bunuh diri tu straightforward, orang tahu apa kan. Tapi dia langsung tidak menyantuni ahli keluarga, orang tersayang, sahabat handai yang telah kehilangan orang yang telah meninggal secara dengan cara inilah, dengan kaedah ini. Sebabnya memanglah kalau zaman dulu generasi mungkin ayah, mak, atuk-atuk kita, bunuh diri ni ada stigma sosial yang berkaitan dengannya. Maknanya selalunya dikaitkan dengan bunuh diri ni, selalunya dikaitkan dengan moral ataupun tak ada agama ataupun tak ada iman. Macam yang cakap tadi last week je, self-care siri yang lepas cakap pasal iman dan kesihatan mental kan. So memang sampai sekarang pun stigmanya masih kuat. Dia memang sangat berkait rapat dengan pandangan orang. Kalau bunuh diri tu maknanya tak kuat iman. Kalau ada masalah penyakit mental, maknanya tak kuat iman kan masalahnya. Tapi hakikatnya kita nak orang ramai tahu yang itu adalah stigma semata-mata. Penyakit mental juga adalah penyakit keturunan dan dia sebenarnya adalah penyakit. Nombor satu sekali, please lah, stigma tu terlalu tebal, dan sebabkan stigma lah berlakunya bunuh diri mungkin antaranya sebabnya orang takut nak dapatkan bantuan, nak dapatkan rawatan sebab stigmanya. Orang kata, yalah macam yang cakap tadi, gila. Saya tak suka perkataan tu. Pun perkataan yang saya tak suka, saya tak gemar, tapi orang mempelekehkan, mempertawakan, mengetawakan, memperkecilkan orang-orang yang ada sakit mental ni kan. So itulah sedikit sebanyak antara apa, dan Awas juga, before saya berhenti, Awas buat tiga benda yang Awas buat. Suicide awareness, iaitu kesedaran tentang isu kesihatan mental dan bunuh diri, specifically bunuh diri. And then kita sokong kerja-kerja suicide prevention. Maknanya kalau ada orang telefon kita kata
dia dah tak ada harapan, dah putus harapan nak hidup dan sebagainya, jadi kita akan support dia. Maknanya saya tak nak gunakan perkataan counselling sebab saya bukan kaunselor berdaftar, tapi maknanya kita bantu. Sebelum tu saya juga dulu adalah graduan psikologi, pernah berkhidmat macam Miss Suraya kita pernah berkhidmat di Hospital Permai, geng Sip, Hospital Permai Johor Bahru dululah. Sekarang tidak lagi. I'm not a mental health professional, saya bukan seorang psikologis, tapi saya jiwa, roh dan tanggungjawab tu di sini because I'm very passionate about it, dan juga saya seorang suicide loss survivor. Sebab tu juga saya mengasaskan AWAS ni. Suicide loss survivor adalah, kalau bahasa Melayunya, kalau bahasa Indonesia dia panggil penyintas kehilangan bunuh diri. Kalau Englishnya suicide loss survivor, kalau bahasa Melayunya kalau saya melayukan ialah penderita yang kehilangan orang yang meninggal akibat bunuh diri. Kalau nak gunakan istilah bunuh diri lah. So, dan lagi satu suicide awareness, suicide prevention, dan lagi satu adalah postvention. Mungkin Miss Suraya pun nanti boleh ceritakan sikit. Postvention ni adalah untuk khusus sokongan bagi golongan yang dah dilupakan ni, golongan orang-orang yang telah kehilangan orang yang dah meninggal melalui suicide lah. Maknanya yang ahli keluarga, sahabat handai, orang tersayang yang telah pergi melalui kaedah ini. So, tu ceritanya Kak Ngah dan AWAS. AWAS. Okey, Kak Ngah memang sangat menarik sebenarnya. Itu baru introduction daripada Kak Ngah. Banyak lagi yang Kak Ngah boleh kongsikan sebab bila kita sebut penderita, saya rasa semua orang memang bila kita sebut in English, dia kurang teruk bunyinya. Bila kita bahasa Melayu kan, nampak tak? Penderita. So dia memang derita lah. Kita bukannya sekadar letak nama, betul tak Kak Ngah? Jadinya bila kita kata penderita, derita, stigma. Miss Suraya, saya pasti Suraya ada nak tambah tentang stigma, dan juga saya nak tanya, dan saya rasa ramai yang di luar nak tahu, Miss Suraya atau sesiapa saja di sini yang boleh kongsikan, adakah kesihatan mental ada hubung kait dengan genetik atau keturunan? Sebab mungkin kita kata genetik tu memang dah kita kata okey, kalau katakan ayah dah ada masalah mental, anak akan okey, itu mungkin satu stigma. Dan satu lagi mungkin dia ada kaitan dengan sosial ke macam mana? Miss Raya mungkin kongsikan, betul ke stigma tentang ni? Stigma atau it's a fact? Soalan exam kan? Okey. Berita stigma ni dia serangkaian tau dengan prejudice, judgemental, tabu yang bukan tabu kan? Tabu yang sebenarnya memberi kesan dalam kepada masyarakat kita. Sebenarnya stigma ni yang paling aku kata on the top of the list. Alright? Sebab kita faham sensitivity masyarakat kita sebenarnya. Sebab stigma ni sebenarnya dia berasal daripada seorang we call me evolutionist. Bahasa Melayu Dr. Putri mungkin boleh translate. Alright, Erving Goffman nama dia. Dia melihat stigma sebagai penolakan sosial, alright, atau ciri atau kepercayaan kepada sesuatu yang berkaitan ataupun bertentangan dengan norma kebudayaan seseorang. Dia cakap budaya ni ikan involve etnik, keagamaan, dan satu sosial, etnik dan keagamaan. Kalau dari segi sosialnya, dia akan berubah dari segi suku kaum kita kata, suku kaum, etnik dan keagamaan. Manakala dari segi fizikalnya, stigma tu membawa kepada macam contoh macam kegemukan, body shaming, right, penyakit mental, dan juga tingkah laku yang berkaitan dengan kepribadian seperti jenayah, homoseksual. Mungkin benda ni to some culture, macam saya banyak di-train di Australia. When you cakap tentang homoseksual, benda tu biasa. Mereka memang ada monthly punya program, buat dia punya run yang berkaitan. Walau bagaimanapun di Malaysia lebih sebab pasal homoseksual, kita cakap pasal bunuh diri, sesuatu yang kita akan call estigma and tabu juga. Sebab biasanya kan apabila stigma ni melibatkan penolakan sosial ataupun penolakan dari segi sosial, macam cakap tadi agama. Bila orang tu bunuh diri, benda pertama kita sebagai rakyat, netizen biasa, kita jarang kita nampak orang yang question, kenapa what happened to him? Kenapa sampai macam tu sekali? Jarang. Kita fikir, tak sayang ke nyawa dia? Kenapa buat macam tu? Tak bersyukur. Masuk neraka.
Yes, dia takut tu tak masuk syurga. Contoh macam tu. Dia lebih kepada macam tu. Penilaian. Dia tak fikir macam tak nampak lebih kepada why behind the scene. Apa yang dia rasa macam berlaku. Kenapa ya? Because bila berlaku kenapa, ada persoalan kenapa, ia membantu diri dia juga. Aku perlu beri soalan lebih empathy dan simpati. Saya bagi tahu kes yang semalam. Alright, kes semalam pengurusi blok berkenaan dia sudah menghubungi pihak bomba sebenarnya, tapi tidak sempat. So saya kira ini adalah satu tindakan yang cepat dan tepat. Memang orang kata sekarang kita tak boleh jaga tepi kain orang. Pendapat saya, jaga tepi kain boleh, tapi jangan masuk dalam kain. Faham tak istilah tu? Saya rasa betul sebab tepi kain untuk kita nak menyelamatkan orang, ambil tahu. Alright? So kita kena ketepikan isu-isu berkaitan dengan akuisma, kan aku je lah, tak apalah hal aku sendiri. Tapi kalau belakang rumah, tepi rumah you ada orang yang you nampak, ada keperluan untuk dapat seek help, why not? Okay, ambil tahu tu penting, akuism. So stigma ni saya rasa kita tak boleh nak ubahkan dari segi pemahaman, tetapi kita boleh ubah dari segi pemikiran kita dan tingkah laku kita terhadap apa itu stigma. Nah, soalan kedua yang pasal tentang genetik. Okay, ini konsep evolutionary psychology. Saya rasa Kak Ngah pun tahu pasal ni. Dia ada konsep nature and also nature. Okay, nature, genetik, biologi. Manakala nature yang menyebabkan influence by environment, persekedaran dia dan pendedahan dia. Sememangnya kalau kita cakap tentang genetik, memang ada perkaitannya genetik dan juga penyakit mental. Bukan mental saja dan juga penyakit fizikal yang lain. Tapi bila kita nampak penyakit mental ni, ia adalah sebagai contoh mudah research yang telah dijalankan. Alright, berkaitan dengan kembar yang mana mereka mempunyai genetik skizofrenia. Okey, kembar yang kita seiras lah. Seorang ada 50% daripada genetik, yang seorang lagi tiada. So kita tak boleh menidakkan faktor genetik. Kita tak boleh menidakkan faktor genetik. Sebab tu penting macam kita as psikologis, macam saya buat screening, saya melihat kepada assessment hits tu, history, kita ambil tahu background dia. Ada history ke tak, berkaitan dengan keluarga, kalau dia tak tahu kan kita boleh check pun kan, sebenarnya dia ada keluarga yang pernah cuba ataupun keluarga yang pernah memang completed suicide. Betul ya Kak Ngai? Betul? Macam tu. Jadi kita tidak menidak, sebab bagi saya nature and nature dia penting. Alright, kita tidak menidakkan faktor-faktor persekitaran, faktor-faktor pengalaman dan pendedahan dan juga faktor-faktor yang bahkan genetik dan biologi. So dia berkaitan, nature and nature. Boleh tak? Boleh tak, sorry saya nak tambah Ms. Raya. Kadang-kadang orang asingkan bunuh diri dengan kesihatan mental ni. Memang kita tak boleh kata 100%, research pun dah kata bukan 100% orang yang bunuh diri tu sakit mental, tidak yang ada penyakit mental lah atau masalah kesihatan mental. Tapi rata-rata 80% yang bunuh diri tu memang ada isu kesihatan mental, sama ada yang didiagnose atau tak sempat diagnose kan. Dia sama juga macam bercakap tentang genetik tu, dia sama juga macam kencing manis, kanser kan. Kalau kita pergi doktor akan tanya ada tak dalam family history. So kalau kita ada, maknanya dalam family kita ada, kita perlu lebih berhati-hati. Yalah, kena jaga. Maknanya dari sudut kencing manis tu, maknanya kurangkanlah gula dan sebagainya, ataupun better lifestyle, kurang merokok. Tapi dalam kesihatan mental ni, maknanya kalau kita ada banyak-banyak stres, maknanya jangan takut nak pergi kaunselor ke, nak pergi jumpa doktor ke kan. So dia ada kaitan lah genetik tu. Betul. Itulah saya dah dapat jawapan kepada persoalan saya dan juga ramai. Sebelum saya bertanya soalan kepada Dr. Putri, kita nak respon kepada satu soalan Puan Nurhayati atau Cik Nurhayati Jalaluddin. Okey. 2-3 mesej macam mana nak atasi kes-kes depression teruk lately ni, especially for the kids during PDPR. Okey. So saya assume Puan Nurhayati adalah seorang ibu menghadapi masalah mungkin stres berlebihan bila menghadap PDPR. Saya tak nafikan ramai kita, siapa yang bergelar ibu memang merasakan perasaan ini mungkin normal. Cuma bezanya kan Dr. Putri bagaimana kita handle kan, sebab lain orang lain mungkin macam saya, anak saya 2 orang, saya masih boleh, maknanya contoh tangan kanan, tangan kiri saya masih boleh. Tapi
stress level setiap orang lain. Dan bila saya kaitkan balik dengan apa yang Miss Raya dan Kak Ngah sebutkan tadi, suicide ni sebenarnya ataupun penyakit mental ni dia memang sangat berkait. Okeylah, kita cerita terus tentang suicide. Social, dan bila kita dalam keadaan pandemik berlaku peningkatan kes suicide disebabkan ekonomi. Macam kebanyakan kan maknanya hilang pendapatan. Tapi sebenarnya yang mungkin orang terlepas pandang kan Dr. Putri, tentang pendidikan juga. Pendidikan saya rasa adalah aspek yang terpenting sebab pendidikan sebenarnya tunjang utamalah. Kita kata didikan daripada rumah. Jadi sebagai child parents mediator, Dr. Putri banyak terdedah dengan senario ni. Jadi bagaimana Dr. Putri untuk memastikan dan juga menjawab kepada soalan Puan Hayati tadi, memastikan emosi dan kesihatan mental kita ni baik di rumah, especially PDPR. Sebab manalah tahu kan kita mungkin belum, saya tak pastilah, mungkin kita tak nak lah, na'udzubillah min zalik, kita tak nak ada isu kes bunuh diri daripada ibu ataupun suri rumah ataupun wanita berkejaya kan, kita tak nak dengar benda tu. So it could help Dr. Putri, cuba bantu Dr. Putri. Bagaimana dari segi pendidikan, emosi kanak-kanak ni? Okay, thank you Yan. Thank you Kak Ngah. Kita berjumpa di sini. Hai Suraya. Okay. Macam mana saya nak ceritakan, benda ni memang sangat sensitif, very sensitive. Kak Ngah sebut tadi pun saya dah start nak sebab dah, you know, because it's not something easy, and masyarakat memang jauh lagi lah daripada nak faham tu. Kita tak sempat berkenalan dengan rapat ya Kak Ngah. Saya datang ni masuk industri ni, dulunya saya lecturer. Antara benda yang saya mulakan 2014, saya masuk ke industri, saya berazam, saya kena ubah dunia pendidikan awal kanak-kanak. Dan bila kata ubah tu bukan kata ubah tadika, taska je ni, tak. Saya kena ubah pemikiran mereka-mereka yang berada dalam industri itu, kerana tunjang utamanya 6 tahun pertama tu. 6 tahun pertama tu kita bina neuron cell yang berjuta-juta dalam otak, menjadikan blueprint yang cantik. Sebab anak-anak ni nak hidup lama ni, nak ada blueprint yang cantik. Kita tak nafikan macam Suraya kata tadi, keturunan kan, Kak Ngah sebut tadi. Memang betul, nature versus nurture. Walaupun kajian ada kata nature tu mungkin mempengaruhi 30% ya Yan, 30% and nurture 70%. Ada yang kata begitu. Maksudnya nurture ni kalau baik, insyaAllah dia akan boleh kontrol yang 30% tu yang datang daripada DNA, yang kata kita ada mirror neuron yang simpan data-data daripada mak ayah kita, atuk nenek kita yang masuk ke kita. Maka benda tu ada, DNA tu ada. Kita tak boleh nak nafikan benda tu. Tapi kalau nurture tu cantik, ada kajian yang tunjuk ya, kembar dua, satu letak kat kampung, satu letak kat bandar, kita besarkan. Mereka tak tahu kewujudan kembar tadi, tapi bila besar, memang different effect. Different effect bila nurture dia tu lain. So kita bercakap tentang daripada awal kanak-kanak. Macam saya datang, I know it's not fair juga kalau saya nak cerita banyak sangat on early childhood ni, sebab saya rasa macam kita nak support apa yang ada. Kita faham benda tu. Sekarang ni kita dalam keadaan yang memang PDPR semua-semua tu antara punca-punca yang memberi tekanan sebenarnya, dan saya harap sangat pihak-pihak yang menyediakan PDPR mengambil kira keadaan emosi mereka yang berada di rumah. Daripada MCO 1.0 lagi saya dah suarakan perkara ni. Saya sebut beberapa kali di TV dan sebagainya, dan nak tekankan bahawa emosi mereka yang berada di rumah ini terganggu kerana semua perkara telah cut off. Kita dah cut off. Kita dah tak, ada yang hilang kerja, ada yang hilang macam-macam. Ada yang hilang socializing values. Kita tak bercakap lagi tentang adolescent, anak-anak remaja yang paling utama pada kehidupan mereka pada saat ini adalah socializing. Bila cut off, dia punya rasa loss tu macam ada kematian berlaku. Grieving dia tu dahsyat sangat-sangat, dan kita ni selalu underestimate anak-anak kecil. Kita selalu pandang rendah kepada kebolehan anak-anak. Jadi bila kata PDPR dan kita susun jadual tu macam ya Allah seolah-olah kita pergi sekolah. Memang tak lah kan. Jadi saya faham ibu bapa, saya minta maaf Puan Nur Hayati that you have to go through this process. Saya rasa bukan Puan sahaja, saya rasa satu Malaysia melaluinya. Dan saya harap sangat semua anda bersuara. Dan selagi anda tidak bersuara, pihak-pihak ni mungkin tak nampak pun benda tu penting ataupun perlu. Baru tadi pun ada seorang parents message saya, sekolah agama, ada UPKK sebagainya. Saya kata
What can we do? The least that we can do. How do we support? Nurture lah ni. Kita cakap tentang nurture. Macam kita nak support anak kita? Anak kita okey tak nak sit for the exam? Kalau rasa tak mampu dan tak apa. Fail pun tak apa. Fail pun tak apa. It's okay. Yang penting awak tu okey tak okey. Anak tu okey tak okey. Mak okey tak? Kalau mak rasa pressure, then cut off. Kenapa nak tambah lagi pressure pada benda yang kita tak mampu? Jadi PDPR saya nak empower parents kepada bersuara, untuk bersuara. Kalau lebih ramai yang bersuara, maka empowered. Betul kan Kak Ngah? Kita kena awareness ni, kita advokasi kan Suraya, kita kena bersuara dan bersuara supaya bila ramai secara kolektifnya kita bersuara, maka akhirnya mereka tidak ada choice but to accept and to change policy if needed. Bukan saya tak pernah bersuara, jangan kata saya tak pernah buat apa-apa tu. Semasa saya kat JKTPM pun saya dah sebut Kak Ngah, last day saya submit report tu, kami semua submit report, saya sebut, saya kata 2000 ini data Play Therapy UK di Malaysia. Tahun 2011, 980,000 lebih ya kanak-kanak yang ada kemungkinan ke arah mental illnesses. 2011, 2015 datanya meningkat hingga 1.6 juta. Kanak-kanak di Malaysia yang mengalami masalah suicide, dan ini di kalangan umur 5 hingga 12 tahun. Itu 2011-2015. Kita hari ini 2021. Saya 2014 saya dah bercakap dah tentang benda ni. Sebab tu saya bawa bermain. Kak Ngah, saya bawa bermain ni kenapa tahu? Sebab saya tahu dah ni isu-isu ni berlaku. Masa tu kita tengah sibuk dengan gadget issues. Ada soalan tentang gadget kan nanti? Gadget issues dan sebagainya. Sensory development dah kacau. Semua perkara dah delete. Bila delete, kita tambah pula dengan perkara-perkara lain. It's a pressure and pressure and pressure. Dengan pandemik, anak-anak merasa lebih tertekan. Apatah lagi ibu bapa yang mungkin ada anak beberapa orang di rumah nak handle kelas, gadget mungkin tak cukup, anak berebut-rebut, rasa bersalah. Semua ini kalau saya datang daripada angle itu kerana saya cuba nak melihat macam mana kita nak start right tu daripada awal tu. Yang hari ini kita memang handling kan, macam Suraya, macam Kak Ngah, you're handling people who are in need. Saya cuba mencari solution macam mana kita nak daripada awal tu kita support, kita nak prevent daripada awal tu, macam mana kita nak halang tu. So banyaklah teori-teori yang mana kurang kita tekankan dalam taska tadika di Malaysia. Dan kat sini saya nak highlight lah pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia ni baru lagi 2010 macam tu baru nak hype. Maksudnya before that kita lebih kepada pendidikan tu mesti belajar ABC 1 to 3. Kita tidak menekankan aspek emosi tadi. Apatah lagi mental. Walhal yang paling utama pada 6 tahun pertama adalah physical, mental, emosi dan social. 4 perkara ni yang ditekankan. Tak ada pun kata kena tahu ABC 1 to 3, kena pandai, kena berapa A sebagainya. Tak ada. No such thing as that. Tapi dekat Malaysia, early childhood education masih belum orang kata mempraktikkan perkara yang sepatutnya mereka practice. And because of that juga, the support towards parents pun lemah. Dan kita lihatlah macam mana dia punya kesinambungan di pihak sekolah dan sebagainya. Jadi untuk Puan Nurhayati tadi, Puan kalau tak boleh, jangan buat. Okay, jangan paksa. Bagi tahu anak kalau tak boleh, it's okay. Tidak ada, bagi saya dan berdasarkan kajian yang saya buat, tidak ada istilah ketinggalan. Di Malaysia ketinggalan tu kenapa tak Kak Ngah, Suraya, Yan? Ketinggalan di Malaysia sebab kita banyak chapters, banyak subjek nak kena kejar. Itu je, nak kejar sebab nak exam. Okey, contohnya dulu, sekarang mungkin dah tak ada exam, dah tak ada UPSR, Alhamdulillah. Tapi sebab nak kejar topik tu, cuba kalau topik tu kita bertindak bijak sikit, kita gabungkan buat satu projek, kan senang. Tak payah nak pressure nak hafal fakta. Bukannya kita mengalaminya hari ini, practice to the point tu tak ada. So itulah dia. Let's sit back and relax a bit. Yes Kak Ngah, silakan. Dr. Putri, boleh saya selit sikit. Lagi satu yang masyarakat Malaysia ni kan yang kita takut sangat lah kan. Saya juga sebagai seorang suicide loss survivor untuk pada mula-mulanya nak mengakulah, saya juga adalah seorang yang berjuang dengan isu kesihatan mental. Saya adalah seorang yang ada diagnosis MDD, Major Depressive Disorder dan Generalized Anxiety Disorder. Untuk saya sampai hari ini, macam level ni, untuk berkata, mengaku dan bercakap tentang ini bukan satu yang senang. Begitu juga dengan, saya percaya ramai orang Malaysia lah, rakyat kita kan. Dan juga bercakap tentang anak-anak ni kan, I think antara benda yang kita takut sebagai ibu bapa adalah apa orang kata. Apa orang kata anak aku tak pandai baca. Apa orang kata kalau anak aku fail. Contoh kan. So I think
masalah apa orang kata ni adalah satu masalah yang sangat besar yang membabitkan emosi dan mental juga kan, psychological anak-anak, psychological ibu bapa, and it's dangerous sebab dia boleh membawa kepada lain-lain yang lebih teruk lagi kan. Sangat betul Kak Ngah. Dekat situ kan, since Kak Ngah dah sebut tu, saya nak kata beginilah pesan pada semua yang mendengar. Saya tak pasti berapa ramai, tapi anda yang mendengar, kita memang ada masalah boundaries tu. Betul tak Kak Ngah? Kak Ngah mesti agree dengan saya. Kita kena bina boundaries ni. Betul. Let's start today. Bina boundaries. Elakkan daripada mendengar perkara yang kita rasa, kenapa aku kena dengar benda tu? Kenapa dia pula nak komen lebih-lebih? Macam dia yang jaga anak tu. Betul tak Kak Ngah? Kalau kita fikir macam ni kan, bukan dia jaga pun, bukannya dia duduk mengadap pun, everyday kita yang mengadap. Jadi kita yang tahu. Parents, be in charge. Anak you je yang tahu. Orang lain tak tahu ni. So abaikan dan pilih apa kita nak dengar. Start bina tu. Kalau rasa benda tu, alah kau tak tahulah, tak apa, pop, tutup. Belajar menguatkan itu. But it's not easy. Kak Ngah, as you said, it's not easy. Dan unfollow orang-orang yang macam saya pun ada masalah kalau tengok Facebook ke apa-apa yang macam orang duk tunjuk-tunjuk dia punya ni kan. Kita bila kita sakit, bila kita tak sihat, kita rasa macam I'm not good enough, aku tak bagus, aku tak pandai apalah masak macam dia ke, aku anak tak pandai, kita manusia kan, kita ni tend to compare. So pada saya, ibu-ibu kat luar sana pun betul, saya sangat sokong kalau katalah kita tak mampu, kita buat ikut kemampuan kita kan, tak perlu nak compare because dia akan menambahkan lagi kita punya masalah ketekanan dan kesihatan mental tu. Betul. Saya sangat bersetuju dengan tu. Dan juga saya nak kongsikan pengalaman saya, Puan Nurhayati, apa yang Dr. Putri kata tadi, bukan kita nak kata biarlah anak tu gagal, tak apa. Sebenarnya itu pun bukanlah cara yang betul kan Dr. Putri. Macam saya kan, anak saya darjah 3, sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Sekolah agama saya dah set dalam kepala otak saya, bila sekolah pun alhamdulillah faham. Mereka tak macam contoh result. Okey, bahasa Arab dia mungkin markah dia berapa hari tu markah dia rendah, tapi ada yang macam hafazan 90 lebih. Saya tak marah pun dia, dan saya just saya rasa memang penting emosi ibu bapa pada waktu ni. Kita jangan bila kita stres diri kita, dan kita pula pergi layan macam Kak Ngah kata, tengok Facebook, orang ni upload anak SPM 9A. Saya rasa itu adalah salah satu masalah masyarakat Malaysia. Saya pun suka nak menyebut, walaupun orang tak suka, orang marah, tapi itu adalah realitinya. Bila especially benda ni bila kita, contoh bila kita keluar negara, kita tengok kan sebenarnya, betul tak? Berbeza. Mungkin orang kita ni suka lebih jaga hati, bukan kita kata jaga hati orang, tapi sibukkan yang benda yang tak sepatutnya. Kalau sibukkan benda yang patut, macam contoh kes bunuh diri itu sangat-sangat baguslah, kita puji benda tu. Okey. Kita tutup sekejap tentang pendidikan dan juga emosi tu sekejap. Kalau ada nak masuk lagi, silakan. Cuma Miss Raya, kita memang hari ni kita nak sentuh tentang sokongan dan penyembuhan. Okey. Sebagai frontliner kesihatan Miss Raya, Miss Raya hari-hari kan selalu juga bagi tahu, kita faham hari-hari macam-macam kes, macam-macam daripada sekecil-kecil kes hingga sebesar-besar. Kalau ada kes-kes yang bukan kes, belum jadi kes, mereka yang merujuk kepada Miss Raya, contoh kecenderungan untuk membunuh diri, ataupun keluarga yang kita kata tadi penderita akibat kehilangan ahli keluarga ataupun sesiapa saja disebabkan bunuh diri, apakah bentuk sokongan dan penyembuhan yang diperlukan oleh mereka ni? Saya rasa mungkin mereka ni mungkin mereka diletakkan dalam satu kelompok yang berbeza, sebab saya rasa bunuh diri adalah paling tinggi kan, kira level paling last lah, menamatkan riwayat seseorang tu dengan sendirinya. Jadi Miss Raya, apa bentuk sokongan dan penyembuhan sebenarnya yang hospital offer, ataupun kebanyakan, tak kisah NGO atau siapa, saya rasa memang semua sama je sebenarnya, cuma mungkin apa pendekatannya? Okay, maksudnya daripada apa yang kita pada hospital setting saya bercakap tentang hospital setting. Sokongan, apa sokongan yang ada? Okay, kalau untuk staff
staff-staff hospital ataupun healthcare worker, kita ada satu group, we call it for the postvention and prevention. Yang pun saya rasa kira jelas, postvention ni adalah prevention for next generation, untuk kita mengelakkan apa ianya berlaku. Alright, so di hospital setting, kalau untuk melibatkan healthcare worker, kita ada mental health psychosocial support. Okay, mental health perkhidmatan, sokongan psikososial kepada staff hospital. Setiap hospital ada. Okay, dan biasanya dia ada multidisiplin punya team, multidisiplin team. Yang ada psychiatrist, psychologist, counselor, ibu ada OT, occupational therapist, dan juga pegawai kerja sosial perubatan yang bekerjasama. Dan kita ni yang sebenarnya proactively push penyela-penyela dan ketua-ketua kepada staff-staff ni. Okay, what sort of indicator yang you nampak dengan you punya staff, you boleh send it to us. Kadang-kadang saya sekarang saya push bukan yang bermasalah. Kita tak nak mencari orang bermasalah. To some people, it's hard for them to express the emotion. They don't even know how to acknowledge their own emotion. Bagi dia, it's okay, I dah biasa, dah PKP3 pun, I get used to it. But that's a big no for them. They can say it, but deep down it is totally no. Alright, so slowly it's more like a casual conversation. So from that kita dapat help more. From my part as a psychologist, saya bagi contoh, I prefer to be realistic, okay. Kita ada beberapa type of suicidal, and saya kira tahun ni saya dapat banyak juga beberapa kes yang dirujuk daripada medical, suicidal attempt. Kita ada 3 yang utama lah, completed suicide, attempt and gesture. But di hospital, mostly adalah gesture. Okay, attempt ni cuba memang berimpian, berniat nak bunuh diri tetapi tidak berjaya. And di hospital, satu lagi adalah gesture. Dia macam intense, rasa macam lethal, you nak tapi tu agak-agak nak tak. Saya bagi contoh. Okay, but usually saya akan tanya direct. After saya have a rapport with them, I do the assessment, they hit assessment, and then saya akan tanya, okay, antaranya ini adalah percubaan yang kali keberapa? Okay, antara soalan tu lah ya. Dan adakah you betul-betul nak mengakhiri kehidupan, ataupun ini hanya you rasa sebenarnya perasaan lain yang datang dalam diri you. Kebanyakan saya belikan 7% daripada pasien saya yang ada suicide attempt ni, dia jatuh bawah gesture suicide, di mana dia rasa sebenarnya saya makan Panadol banyak tu sebab saya nak tidur lama, dia kata, nak rehat, otak dia penat, running thought for almost 2 weeks. Alright, so dia selalu penat. So dengan harapan bila dia makan ubat Panadol, dia takkan tidur. Sebenarnya tidur yang memang sementara dah menyakitkan lah. It might affect you physiologically, of course. Okay. Dan juga bila mereka kata tak ada niat pun nak bunuh diri, dan dalam deep down tu mereka akan rasa macam menyesal pun ada. Dan what happen kalau betul-betul meninggal. Alright, dia masuk pelbagai kaum ya di sini. Saya tak letakkan mana-mana kaum tertentu sahaja, dia pelbagai. Jadi bila cakap gesture ni, saya nampak bila you dah ada underlying issues. Kebanyakan memang dah ada isu-isu yang memang ada mental illness issues lah sebenarnya. Okay, yang baru diagnose atau memang dah lama. Mostly default appointment. So saya sangat berharap ibu bapa yang mungkin mengetahui anak-anak follow up psychiatry or psychologist untuk sentiasa track dia punya follow up. But stigma is still there. Ada juga yang datang sebab mak ayah pun tak tahu sebenarnya. Okay, so bila saya cakap tak apa yang saya buat, saya biasanya menggunakan dialectical behaviour therapy, di mana saya melibatkan individu tertentu dahulu. Okay, bila cakap tentang dialectical ni, kita menekankan kepada 4 konsep: reconstruct, freeze frame dan juga identify lagi. Reconstruct tu maksud di sini adalah saya cuba mendalami dia punya thought dan feeling. Kita taklah cakap kenapa bunuh diri? You tahu tak tu berdosa? You tahu tak? Saya tak persoalkan agama dia, bangsa dia, tidak langsung. Tak apa yang beban di fikiran you ni bila you nak cuba. Itu penting. Apa perasaan dia ketika tu? Yang lead to attempt. Dan yang kedua ialah freeze. Maksudnya dia melakonkan semula kejadian tersebut. Sebab kita nak nampak pattern yang macam mana. Sebab bagi saya penting untuk saya tahu situasi yang mana menyebabkan dia nak bunuh diri. Saya bercontoh, ada yang kata nampak bila stres masuk bilik. Bila masuk bilik ada dengar suara. You know, I need to know the chronology. So we call it freeze frame.
Alright, kalau you tahu cerita, so you akan lebih membantu dia daripada untuk mengelakkan dia daripada situasi berkenaan, and then identify kenapa, apa reaction environment yang mempengaruhi you untuk bunuh diri, dari segi social, dari segi financial, dan juga dari segi intellectual. And most important thing adalah apa cara macam mana you nak bunuh diri tu. Okay, Clorox injection, kebanyakan minum Clorox lah di sini, have to be honest. Alright, and then gantung dengan kipas tu biasanya tak berjaya. Then dia cut the wrist, you know, dia macam suka tau, kadang-kadang macam suka just for fun, because to them there lah so much pressure in their life, too much issue, bagi them pain is pleasure, you know, kesakitan adalah satu yang sangat melegakan bagi mereka. That's dangerous, I have to be honest. So most importantly, teknik saya guna yang kedua adalah attachment based family therapy. To me, it's a whole person approach. You tak boleh buat dia sahaja sebagai line kita. Okay, tak apa. Sementara sebab line. Okay, Su, mic. On mic. Sorry ada line sikit. Okay, Su, continue. Alright, so bila attachment based family, saya nampak keperluannya bila ada family support. Kalau kadang-kadang memang tak ada family support, kita panggil rakan kenalan yang paling rapat dengan mereka, you know, untuk membantu. So dua ni penting. To be honest, involvement keluarga adalah sangat penting. You know, kadang-kadang keluarga ni is a grassroots, right? Basic foundation before you can start a new life, when you're getting to know other people. So keluarga always come first. That usually there will be the sort of support yang me and, you know, HTJS, and also I think other psychologists also, you know, play the same role in this. So nak tanya, kebanyakan mereka sebenarnya, adakah mereka sendiri tak tahu apakah impact daripada, bukanlah kita nak kata orang tahu bunuh diri tu kalau Islam kata berdosa, tadi kan kita katakan, sebenarnya mereka ni kebanyakan tahu atau tidak, ataupun boleh bagi tahu umur. Kita cerita tentang MCO ni, pandemik ni, mungkin ada gender ataupun lingkungan umur yang banyak cuba-cuba nak bunuh diri ni. Sebab saya nak ini, sebelum saya kaitkan dengan soalan kita berkaitan dengan gadget, games. Okay. So I have to be honest, statistik based on statistik 2019 hingga 2020, umur hingga 13 hingga 17, okay, 19 hingga 30, range tu. Kalau elderly dia dalam 31 dengan 45. Kenapa tak pattern dia yang developmental stage tu, to adulthood, right? So dan statistik menunjukkan lelaki lebih ramai mencuba dan complete suicide. Lelaki Yes, lelaki. This pandemic, itu mungkin kita kaitkan dengan ekonomi lah, mungkin lah, tapi kita tak boleh nak judge kan. Okay, saya bacakan, okay, seorang ni hamba Allah ni, Anfal Berhan, saya tak pasti siapa, tak nampak. Okay, I took for, how to sebut ni Xanax Xanax, I think ubat to stop my guilt feeling right now listening to this conversation. Siapa boleh ulas tentang apa yang dirasakan oleh mungkin Kak Ngah atau seorang nanti minta bantuannya kalau ada siapa-siapa nak masuk bantu saya. Okay, first and most of all, di bahagian, kalau kami yang bahagian suicide prevention ni, kita tak sebutlah kaedah-kaedah cara kan, sebab dia mungkin boleh trigger bagi orang-orang yang dah rentan, kategori rentan, ataupun orang yang dah berjuang bergelut dengan suicidal thought ni, ataupun fikiran cubaan membunuh diri. Saya nak ialah sebab kita nak berdialog, kita nak berbincang supaya ini menjadi pengajaran, tapi at the same time kita tak nak orang yang vulnerable, orang yang ada masalah kesihatan mental rasa sangat tak selesa. Macam Anfal Berhan kata, I took for Xanax to stop
absorb my guilt feeling right now listening to this conversation. So saya sebagai support system mental health, saya rasa risaulah dengan Anfal Berhan punya statement ni. Bunyinya macam for Xanax ni diambil sebab through conversation ni saya tak pasti, tapi apa pun saya nak cakap, kalau ada yang usually kalau ada discussion tentang mental health atau suicide, especially tentang suicide ni, kita ada trigger warning. Kita akan sebut kalau ada yang rasa tak selesa, sila tinggalkan discussion atau dialog ni atau forum ni, tak ada masalah. Dan kalau rasa sangat-sangat tak selesa atau benda tu sangat triggering, mohon sangat pergi dapatkan pergi ke emergency. Katalah dah tak boleh sangat, rasa tak selesa, rasa terlalu suicidal, saya minta sangat-sangat tolong ke emergency department ataupun ke doktor ya, tolong sebab sebagai seorang suicide survivor, sebagai seorang yang telah kehilangan insan yang disayangi, yang telah pergi melalui cara ini, yang telah mengambil nyawa sendiri, saya berasa sangat-sangat concern, saya berasa sangat-sangat susah hati sebab ini adalah perkara yang sangat serius. Saya hadir di sini hari ini untuk berkongsi, bukan untuk kita semua berkongsi, bukan untuk mengingatkan sesiapa, bukan untuk trigger siapa-siapa supaya berfikir tentang bunuh diri, tapi ia adalah sebagai pengajaran, iktibar dan something yang kita patut ambil untuk kita ubah ataupun cuba untuk selesaikan dengan cara yang baiklah, dengan cara positif dan dengan cara sihat, bukan dengan cara yang yang kita tahu boleh, sebab kalau mengambil nyawa ni, kita mungkin rasa masalah kita selesai, kita mungkin rasa sakit kita selesai, tapi sebenarnya sakit kita berpindah pada orang-orang yang kita sayang, berpindah pada masyarakat, masalah tidak juga selesai. Jadi saya minta Anfal Berhan, tolong, saya tak clear, kalau boleh you can clarify apa maksud for Xanax tu. Pada saya dia menakutkanlah, dan mungkin Miss Suraya boleh tambah ke? Saya agak risau tu statement tu. Okey, saya tambah. Okay, untuk Anfal, sebarang ubat yang doktor berikan, sebelum anda ambil ubat dan sebelum anda stop pun, kena dapatkan nasihat daripada pakar psikiatri yang bagi ubat tersebut. Okey, sebab apa, bila pakar ataupun doktor psikiatri dah bagi ubat untuk amount mg yang tertentu, so dia ada dia punya indication dia kenapa. You ambil 5 mg ke 0.5 ke 10 ke, ada sebab. So bila ada berlaku side effect atau withdrawal effect, okay, for the next appointment boleh saya mohon sangat untuk berbincang dengan doktor. Sebab kadang-kadang pasien kita ni dia tak bagi tahu doktor apa effect dia. So dia terus ambil ubat sahaja. So boleh bincang, doktor memang sangat open, alright. Bincang apa side effect dia, kesan-kesan yang you rasa sepanjang you ambil ubat. Memang akan ada withdrawal effect, tapi kita lihat bagaimana penerimaan you juga. So for your next visit to see the doctor, next appointment tu, bincang dengan doktor. Doktor, bolehkah saya stop? Doktor, bolehkah saya nak sambung? Ke macam doktor yang akan bagi you consultation on that. Alright, kita mendengar cakap doktor sebab ubat psikiatri ni dia berbeza juga daripada ubat yang lain. Okay, so bila berlakunya isu-isu berkaitan dengan disorder, dia melibatkan chemical imbalance in our brain. So ubat-ubatan ni sebenarnya memberi impact dan kesan dia kepada cara you berfikir, cara you bertindak, cara you beremosi. So Anfal boleh bincang, saya sangat menganjurkan anda untuk berbincang dengan pakar atau doktor psikiatri yang prescribe ubat dengan you, okay? Penting tu. Betul. Saya juga menasihatkanlah bila dah seorang pakar sendiri yang mengatakan kita bukan saja kepada Anfal tu sendiri, pesanan kepada diri sendiri dan juga semua yang menonton ni, kalau ada masalah, itulah tujuan sebenarnya banyak perkongsian berkenaan mental illness ataupun penyakit mental. Kita anjurkan, kita buat, kita struggle untuk, dan kita rasa sekarang ni semakin baik, penerimaan tu semakin baik. Jadi pada mereka yang ada masalah ataupun kita tak nak, boleh-bolehnya kita tak nak sebut masalah sebab ada setengah orang tak suka bila kita kata ada masalah, kau ni ada masalah, kau ni ada isu. Tapi kalau kita kita ada tahu kita ada ketidakselesaan tersebut, rujuklah mereka yang pakar. Kita kena, orang sekeliling pun cuba bantu. Sebenarnya
ingat itulah tujuan. Suicide ni bukannya satu pengakhiran kehidupan kita. Sayanglah kehidupan kita, sayang orang sekeliling, banyak benda yang kita boleh buat walaupun tak semudah tu untuk orang yang mengalaminya, tetapi itulah tujuan kita sebenarnya. Kita nak bagi support, daripada belakang. Saya nak sambung satu soalan tentang gadget kepada Dr. Putri. Pendedahan gadget terlalu awal, especially bila MCO ni duduk rumah memang bertemankan ramai, mostly lah semua. Memang kita bertemankan dengan komputer, teknologi, bukan saja adults tetapi kanak-kanak, anak-anak, guru semua kita guna. Dan yang kita bimbang bila tiada sekatan. Jadi Kak Ngah pernah share dengan saya semalam kan Kak Ngah, kita berbual tentang ada game-game dan saya juga hasil daripada research saya, ada games, ada lain yang mungkin berunsurkan suicide, mungkin secara langsung dan secara tidak langsung, sama ada kita sedar atau kita tak sedar. Satunya, kalau betul kan saya, jika kalau ada yang pengalaman dengan game ni, Blue Whale Dr. Putri, bagaimana Dr. Putri bila terlalu awal kita dedahkan dengan social media ataupun saya boleh katakan anak yang sekecil-kecil umur berapa tahun dah ada Instagram, dah ada Facebook, dah ada TikTok. Bukanlah kita terus kata ini tak bagus. Sebenarnya ada yang pro and cons dia. Tapi Dr. Putri, bagaimana Dr. Putri melihat benda ni? Sebab saya rasa serius kan? Yang penting sebenarnya kan Yan, dan semua yang mendengar it's actually pemantauan daripada ibu bapa. Bukan kata tidak ada apps yang boleh memantau ke manakah mereka pergi dalam internet tu. Ada je apps ni, free apps pun ada. If you want, kalau kita subscribe kita dapat lebih lagi lah, but of course yang tu it's extra money lah kan. But the best is always ibu bapa yang berada di situ, yang sentiasa memantau ke manakah anak dia pergi, laman mana dia pergi. So history tu kita boleh sentiasa check. Jadi kalau ibu bapa nak berikan ini kepada anak-anak, maka perlu ada pengetahuan untuk memantau itu. Perlu ada determination ataupun orang kata kenalah cari masa untuk memantau ke manakah anak kita pergi. Ini kita bercerita tentang orang kata isu hari ini, tajuk hari ini. Belum lagi kita sebut tentang perkara seperti porn, for example sebab sexual education is one thing yang boleh menjadikan kegairahan, ketagihan dan sebagainya. So again, it's always anak tadi dah tahu ke baik dan buruk. So perkembangan anak tu kan kita faham kan 4 tahun takkanlah dia faham baik buruk. So patut tak kita berikan? Kalau kita berikan sejauh mana, selama mana kita nak bagi tu? Setengah jam, 1 jam, 2-3 jam, nak biar je buat tak tahu je. So kita kena tanyalah diri kita balik. Kita mungkin terlupa, kita selalu sebut muhasabah dalam agama kita sebut muhasabah. Tapi macam mana nak muhasabah tu? Sentiasa bertanya balik pada diri kita, semak balik diri kita. Ini untuk case gadget saja ya. Kita bagi gadget ni, okey ke tak okey anak tu, dia tengok apa tu. Sebab walaupun tadi sebut tentang game yang bersifat begitu ya, dalam pada in between games akan ada pop-up iklan-iklan. Sebab game yang kita download free, dia ada banyak iklan tengah-tengah. Macam-macam iklan ada. Anak-anak ni rasa macam best lah, macam menarik lah. Tekan, pop dia terus buka kepada download. Kejap lagi dia pergi download. Okay, dan perkara-perkara ini kenapa orang buat? There are different kind of people out there yang berniat pelbagai. Macam-macam niat dia orang ada create games yang macam ni. Kadang-kadang game yang tak senonoh, macam-macam game ada. Jadi penting ya mak ayah kena tahu. Jangan langsung tak ambil tahu. Dunia hari ini kita kena duduk dalam dunia anak-anak ni. Kena faham apa yang dia orang ni terdedah. Sebab bila saya main game pun, saya main game. Tapi ada masa-masa kita nak relax sekejap, tak nak fikir sekejap, distract sekejap, kita main game sekejap. Main game sudoku pun ada iklan-iklan yang tak senonoh. Kejap lagi bunyi macam ni lah, bunyi macam tu. Takkanlah kita tak curious. Anak kecil kalau tengok, kenapa bunyi macam tu? Pop tekan. Dah nampak benda-benda tak elok. Apatah lagi yang macam yang siapa yang sebutkan tadi. So anak-anak bersifat curious ni dia tekan je di hujung jari je tekan. Itu yang kata akhir zaman nanti kita diuji dengan hujung jari, semua benda kita sampai. Betul tak? Ke mana-mana saja dekat dunia ni kita boleh sampai. Jadi back to parents, ibu bapa yang ada rational thinking untuk kita mengawasi anak-anak kita. Itu je lah pesan yang paling mudah. Saya tak nak menambah lagi, saya takut nanti ada yang triggered dan sebagainya. Saya risau juga ni. Harap-harap puan tadi tu okey.
But the thing is today bila cakap pasal awareness tak boleh nak lari juga daripada tak sebut langsung kan. Jadi sedikit lah. Tapi kalau gadget ni, ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Kalau kita salah berikan, anak tadi boleh ke mana-mana sahaja. Jadi berhati-hatilah dalam memberikan. So macam kalau kita anak seorang, kita punya kita nak mengawasi tu mudah sikit. Adik-beradik ramai, make use of adik-beradik tadi untuk sama-sama pantau adik-beradik yang lain. Itulah sikit lah kot. Itu saja yang. Thank you. Puan moderator, boleh saya tanya soalan pada Dr. Putri tak? Saya pun nak jadi moderator juga ni. Dr. Putri, bila bercakap tentang kesihatan mental, tentang sexual education, apa pun lah. Sebab sekarang ni zaman di hujung jari kan, Dr. Putri sebut tadi. Okay, kita tak boleh lari. Itu hakikat. Itu adalah realiti kita sekarang. Bahawasanya anak-anak kita boleh Google aja dan dapat apa-apa maklumat, apa-apa information. Sometimes dia sangat innocent. Dia innocent pun anak-anak ni, ibarat kain putih kan, Rasulullah kata SAW. So memang tak ada salah. Tapi from your opinion, umur berapa contoh bila kita nak bercakap? Sebab kita perlu bercakap. Kalau kita tak bercakap, tak bincang dengan dia tentang sexual education, sebab benda-benda tu kalau bukan ibu bapa yang guide, nanti dia akan dapat sendiri daripada internet kan. So contoh cerita pasal kesihatan mental, cerita pasal suicide, cerita pasal sexual education ni, umur berapa yang cantik atau sesuai yang boleh dia ikut penerimaan dia kan? Okey, saya selalu sebut macam ni lah kalau dalam pendidikan awal kanak-kanak, dalam sekolah yang saya bina, saya kata bila anak tu ready. Okey, maksud bila anak tu ready adalah konteks yang sangat luas. Betul. Okay. So ibu bapa kena tahu anak tu ready tak ready. Apakah maksud ready? Penerimaan mereka, comprehension mereka, bagaimana mereka faham sesuatu perkara itu. Dan of course setiap umur tu, walaupun kita kata umur 12 tahun tu mungkin dah ready, kita rasa ready. Tapi bila kita check anak tadi, anak tu tak ready sebenarnya. So belum lagi. You know that kind of thing. Yang saya nak sebut alalang tu memang ada laman web gelap. Dark website kan, orang kata dark website. Ada anak-anak kita dalam curiosity tadi, dia akan terlanding di situ. Dan perkara ni dalam satu jiwa yang kosong memang senang masuk. Ada berlaku dalam, adalah yang saya kenal yang berlaku perkara ini. Dan bila jiwa tu kosong, anak, abang kata kain putih, apa-apa yang datang pun dia melekat je sebab mirror neuron kita ni simpan. Jadi ready tak ready semua-semua ni macam mana kita nak tahu Kak Ngah kan? Bergantung kepada bagaimana hubungan mak ayah tadi dengan anak. So dia berbalik kepada asas, paling asas kalau kata teori Maslow, paling asas kan Suraya, psikologis dan Kak Ngah pun paling asas kan, it's that relationship antara ibu bapa dan anak tadi. Sejauh mana kita kenal dia, kita bukan nak control dia, kita tak boleh control anak kita, nak helikopter sampai dia kahwin esok nak helikopter tak larat, betul kan? Tapi cukup bila kita ada komunikasi yang baik dengan anak kita, kita kenal. Adik-adik tengok apa contoh ya, kakak buka apa tadi? Kakak main game ke? Kakak ada tak pop-up apa? Sebab itulah Umi pun main game, Umi nasib ternampak je pop-up ni macam tak senonoh. Kita bawa berbincang. Umi rasa tak sedap lah benda tu, rasa macam ganggu je anak-anak punya pemikiran. So, cara penyampaian tu kan sebenarnya. Ya, cara kita. Ini yang kata dunia hari ini, kita memang kena sembang dengan anak. Tak boleh dah kita macam trust, macam bagi Al-Fatih letak dia lah nak buat apa. Tak boleh dah, tak boleh. Kita kena masuk campur tapi bukan kontrol. Tapi kita kena bukan tiba-tiba nak marah kan, sebab kadang-kadang bukan salah dia pun nak terbuka tu kan. Kalau kita dah sekap jerit dulu, segah dulu, dah jerit dulu, dah terkejut dia kan, dah macam takut dia kan. Kita tak nak anak kita buat belakang kita. Saya takut sangat benda tu Kak Ngah, Suraya, Yan. Kita takut anak kita buat sesuatu belakang kita. Kita tak nak. Kalau boleh, biarlah kita orang pertama yang dia bercakap. Kalau dia ada masalah boyfriend, cakap kita dulu. Sebelum apa-apa cakap kita dulu. Tak apa, Umi dengar, Mama dengar, tak apa. Oh ya ke? So apa rasa sekarang? Kita ajak dia menyelami emosi tadi. Sebab kita nak mengelak kan daripada berlaku benda yang kenapa sampai sampai level-level yang macam kita tak boleh fikir dah. Kita faham ya, bila kata yang bunuh diri tadi tu saya nak sebut ya, kelemahan mental lah maksudnya is in a way that otak kita dah tak boleh nak berfikir dah. Kita dalam keadaan yang amigdala tu nak protect diri kita je waktu tu. Jadi kita dah tak boleh nak fikir rasional dah. So kita yang di sekeliling kena aware, kena sedar, kena aware, kena peka. Kena peka lah perkataannya. Kena peka bila ada perubahan tingkah laku sikit je kita dah tahu. Kau kenapa? Kau okey ke tak okey ni?
Messenger duduk. Kam, apa dia? Kau nak peluk? Nak cerita? Itu kawan. Kalau dengan anak, kita datang je duduk sebelah dia. Kadang-kadang tak cakap pun tu, betul tak Kak Nas? Ya, duduk sebelah dia. Peluk dia, pegang dia, ala sayang, anak mama contoh kan, kita cerita dengan dia. And then, ada apa-apa ke ni? Nampak lain macam je muka. Sembang, ajak sembang. Slowly bila dia nampak kita okey, kenapa nak sergah dulu kan? Sergah tu terus dah cut off. Anak tadi dah lah dia cari orang luar lah. Orang luar tu lebih mendengar apa dia nak cerita. So berbalik pada gadget tadi, berbalik kepada pemilihan mereka nak tengok apa tu, readiness anak tadi, dia faham tak apa yang dia tengok. Kadang-kadang anak ni tak faham tau. Contoh ya, sexual punya elemen ataupun yang berkaitan dengan suicidal, dia tak faham pun, dia tengok je. Tapi benda tu dah jadi satu feeder kepada otak dia. Bila dah tanam memory itu, dia memberi idea. Dan idea ini bercambah-cambah sebab curious mereka. Mereka mahu tahu, mahu explore. So kalau kata sexual punya angle, saya akan kata dia ni tak faham pun. Tapi sebab dia dah curious, dia nak tengok, nak cuba. Salahkah mereka? Kenapa ada in the first place? Kenapa dibenarkan mereka melihat screen in the first place? But because of PDPR dan sebagainya, kena kontrol lah. Maksud saya kena tahu. Kalau terlepas, anak dah tertengok, dah terlihat, dah ada dalam ni, bercakap dengan anak. Itu satu cara untuk kita menetralkan pemikiran mereka. Itulah support sangat penting dalam satu keluarga tu. I hope that helps. Sangat. Itulah saya pun rasa semua pun mungkin dah, kita pun memang macam Kak Ngah ada cakap platform ni bukannya untuk kita nak bagi bebankan lagi untuk mereka yang mungkin dah ada macam-macam anxiety atau sebaliknya. Sebenarnya kalau kita tengok balik di sebalik suicide ni, bunuh diri terlalu banyak kan faktor-faktor, dan tak boleh kita terus judge kata itu adalah kurang iman lah, ni mesti gaduh dengan girlfriend, boyfriend, kan banyak macam tak ada duit. Sebenarnya kita kena, saya memang strongly, saya juga suka untuk berpesan-pesan juga sebagai masyarakat. Okey, mana satu yang kita perlu buat dulu? Kita menjaga diri kita dahulu ataupun kita menjaga diri orang lain? Siapa yang boleh jawab soalan ni agak-agak? Saya rasa macam Kak Ngah. Sebab Kak Ngah juga pernah berada di bidang psikologi, dan juga Kak Ngah antara ni saya memang selalu tak menafikan fungsi ataupun peranan NGO sebenarnya dalam banyak isu, sebab bila saya pernah tanya Kak Ngah, apa peranan Awas ni? Contoh, adakah bila orang nak bunuh diri dapat call Kak Ngah datang dan Kak Ngah consult ke macam mana? Lepas tu Kak Ngah ceritakan secara ringkas apa yang Kak Ngah and the team buat. Tadi dah cerita, tapi sebenarnya lebih kepada, sebab dia ada berkait rapat dengan, saya bagi contoh, katakan seorang yang kehilangan insan tersayang, mereka berada dalam keadaan yang trauma yang sangat tinggi, sama ada pulih atau tidak pulih. Yang tak pulih itu bagaimana Kak Ngah penerimaan masyarakat? Saya benda ni kan Kak Ngah mungkin boleh cakap something yang macam mana kita nak bantu orang lain, kita nak nasihat. Senang saya kata, kita nasihat terus kepada mereka yang ada kat luar sana. Saya percaya ramai kan, sebab setiap hari ada kes bunuh diri. Kak Ngah, say something. Betul, bercakap tentang bunuh diri ni sebenarnya hari-hari bila kita pun awas kes suicide ni bawah radar kita lah. So kita sentiasa memantau, dan kalau kita tak perasan pun kadang-kadang ada je orang yang akan share, beritahu Kak Ngah ni ada kes kat sini, atau ni macam mana nak buat, ataupun betul ke media letakkan gambar macam ni, ini triggering, contoh-contoh macam tu lah. Nanti kita akan tengoklah case by case kan. Tapi nak tanya tentang self care lah, berbalik pada tajuk kita hari ni, pada saya lah, saya juga seorang ibu, kalau sebelum kita jaga orang lain, dia macam analogi kalau kita naik pesawat kan, kapal terbang, kita kena, kalau kita ada anak dengan kita kena pakai dulu kita punya own mask, oxygen mask kan. Oxygen.
Oksigen mask. Kalau katalah dalam kecemasan benda tu jatuh, first kali kita kena pakai untuk diri kita dulu, baru kita pakai anak kecil ataupun siapa yang bawah tanggungan kita yang kurang berkemampuan. So dia sama je pada saya lah, kesihatan mental ni. Memang kadang-kadang kalau kita ibu ni, kadang-kadang kita of course kita rasa macam tak apa, kita boleh berkorban demi anak kita ataupun orang lain. Tapi hakikatnya mula-mula boleh berkorban, tapi lama-lama kalau benda tu dah terlalu banyak, kita sendiri boleh terkorban. Maksudnya another analogy is you have to make sure your cup is full dululah. Maknanya kita kena kita kena empty cup kita, jangan terlalu penuh, jangan sampai melimpah ruah. Kita kena pastikan kita sihat dulu, barulah maknanya anak-anak ataupun orang jagaan bawah kita dalam keadaan baik. Sebab kalau kita sendiri tak mampu jaga kesihatan mental kita, then ternyata lagi susah kita nak jaga orang lain lah kan. Bercakap tentang pengalaman tentang being a suicide loss survivor, apa tadi soalan Puan Yan tadi? Maksudnya okay, tentang menjaga diri kita dahulu. Maknanya kita jaga diri kita dahulu, and then pengalaman sebenarnya saya nak tanya, okay, bagaimanakah Kak Ngah melalui hari-hari Kak Ngah, dan juga mungkin pengalaman orang lain, rakan-rakan ke siapa-siapa, yelah kita dah ada trauma, Kak Ngah dah ada trauma, and then bila berhadapan dengan masyarakat, macam ni sebagai contoh, this is the platform kan, Kak Ngah nak bercerita sebenarnya, nak kita panggil, nak menonjolkan diri Kak Ngah ni, nak orang dah kenal Kak Ngah. Okay, contoh Kak Ngah fight for suicide loss survivor ni. Jadi bagaimana Kak Ngah berhadapan dengan masyarakat, sebab saya percaya family members ni bukan mudah. Contoh semalam bila video atau gambar orang bunuh diri diviralkan, and then kesan tu bukannya hari ni je atau esok lusa, tapi makan tahun. Ada yang 10 tahun sampailah sampai mungkin sampai berapa generasi, jangan sampai berapa generasi pun benda tu tetap melekat. Mungkin betul. Jadi bagaimana nak masyarakat dia akan balik kepada stigma kan Kak Ngah kan? Betul tak? Betul. Tapi diri kita stigma ni lah yang paling jahat sekali lah kalau cerita pasal kesihatan mental ni kan. Sebab stigma ni lah yang buatkan semua orang tak nak pergi, malu, takut, bersalah. Malulah nombor satu tadi kita cakap pasal apa orang kata, nanti orang kata kita ni tak betul, orang kata kita. Dan masyarakat pun akta ataupun undang-undang pun tak membantu, kadang-kadang tak menyokong. Contohnya di Malaysia banyak negara-negara yang telah menyenayahkan undang-undang orang yang cuba membuat cubaan untuk bunuh diri. Suicide attempt survivors ataupun orang yang telah ada cubaan membunuh diri, kalau dia mencuba dan dia tidak meninggal, dia akan ditangkap oleh polis dan diambil tindakan. Maknanya sama ada dia akan didenda dengan RM1 ataupun dia dipenjarakan. So dari sudut tu, stigma tu tak membantu, undang-undang tak membantu dari segi stigma, sebab seolah-olahnya kita melabelkan orang yang kita sedia maklum yang orang yang nak bunuh diri tu sebenarnya dia dalam keadaan tertekan, putus harapan, isu kesihatan mental. Maknanya dia sangat-sangat dah tak ada harapan, sangat dah rasa macam terlalu sakit ataupun terlalu kecewa, ataupun kita tak tahu orang lain masalah kan. Hilang segala harapan dia. So therefore dia mungkin hilang pertimbangannya, dia rasa mungkin mati lebih baik daripada menyusahkan orang, menyusahkan ahli keluarga. Kadang-kadang itulah dia punya statement-statement kan yang dibuat oleh orang yang cuba mengambil nyawa ni. Tapi bila ada akta yang memasukkan dia dalam penjara, maknanya menjenayahkan dia, maknanya kalau dia masuk penjara sebab dia cuba bunuh diri, lepas tu dia dah jadi ahli penjara, lepas tu dia keluar, masyarakat tetap kata dah orang ni melakukan jenayah lah pula apa dan sebagainya kan. So dari situ stigma dari segi undang-undang pun ada, stigma masyarakat kita sedia maklum lah. Sebenar-benarnya ni sejujurnya lah saya cerita, masa saya nak start buat advocacy tentang being a suicide loss survivor ni, sebab di Malaysia saya cuba dalam 10 tahun yang lalu selepas saya kehilangan kematian insan tersayang melalui suicide ni, saya rasa sangat-sangat tertekan, keseorangan, bersalah sebab saya juga seorang graduan pelajar psikologi, tapi saya tidak
seolah-olahnya saya tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan orang ini, insan yang tersayang ni. Saya rasa sangat-sangat bersalah. Benda tu sampai saya jadi kronik lah, depression, menangis tak tentu pasal, malam tak boleh tidur, memula depress, tapi saya berjaya untuk berpura-pura, pretend. Orang yang ada isu kesihatan mental ni dia banyak pretend kan, macam dia okey, aku okey. Dia denial dalam defense mechanism, istilah psikologi pun, dia saya deny yang saya bermasalah, yang saya dalam keadaan tertekan dan sakit dan memerlukan bantuan untuk berkongsi, bercerita sebab saya terlalu rasa tersiksa, azabnya kehilangan tu kan. And then bertahun-tahun, dalam 3, 4, 5 tahun saya tak pergi cuba dapatkan rawatan, tak cuba dapatkan kaunseling ke apa, tak ada. Layan sendiri perasaan tu seorang-seorang sampailah daripada depression bertukar kepada anxiety. So saya bertanya pada doktor saya, akhirnya pada 2019 saya pergi jumpa doktor sebab saya dah tak boleh kontrol diri saya. Saya dah ada masalah, tak boleh bernafas, anxiety teruk, panic attack. Saya tengah driving, tiba-tiba saya macam tak boleh nafas, berpeluh-peluh. Park tepi saya kat highway. Masa tu nak on the way pergi Seremban actually, tapi bukanlah hospital Tengku Jaafar. Park tepi, saya berhenti, saya berpeluh-peluh. Ni aircon buka macam biasa, tak ada masalah. Berpeluh-peluh tapi kaki tangan sejuk. Tapi bukan sejuk pun masa tu. Saya tak boleh nafas, saya berdebar-debar, saya jadi takut semua. Time tu lah daripada situ banyak lain, dia fungsi saya dah bermasalah. Saya dah tak boleh pergi, tak boleh urus anak-anak. Pagi anak-anak saya cakap betul ya, hampir 2 bulan tak ke sekolah. Tapi saya bagi macam-macam alasan lah pada husband, pada family saya. Tapi husband saya tahu saya masa tu kemurungan semua. Dan akhir sekali saya sendirilah pergi untuk dapatkan rawatan sampai saya dah rasa macam saya tak boleh lagi. Saya sendiri bergelumang dengan suicidal thoughts. Suicidal thoughts ni bagi mereka yang sedang berjuang dengan suicidal thoughts kan, dia bukan, jangan rasa bersalah dengan your own suicidal thoughts. Bukannya kita sengaja nak fikir nak bunuh diri. Benda tu intrusive thoughts. Benda tu benda yang bermain-main dalam kepala kita yang datang, yang kita tak boleh kontrol. Jadi jangan rasa bersalah, tapi ketahuilah itu adalah gejala. Suicidal thoughts adalah satu gejala, simptom isu kesihatan mental. So maknanya if you have suicidal thought, tiba-tiba rasa macam ni tak kena, tu tak kena, ataupun apa-apalah, marah-marah, hasil daripada mungkin ada sesuatu berlaku dalam kehidupan kita, sila tolong bantu diri sendiri, dapatkan rawatan. Sebab sebenarnya penyembuhan tu kena bermula daripada diri kita sendiri kan. Selagi kita tak terima realiti kita, selagi saya tak terima realiti saya sebagai seorang suicide loss survivor, saya tak ambil tanggungjawab yang saya sakit, yang saya perlu bantuan, yang saya rasa bersalah, saya perlu mendapatkan bantuan sokongan emosi. Kalau saya tak mengaku, saya tak kalau kita dalam peer support group pun kan, Alcoholic Anonymous ke apa-apa yang anonymous lah, dia mesti kata the first thing you masuk dalam support group tu, you mesti mengaku yang dia akan introduce, I am Kak Ngah, I am an alcoholic, contohlah ni contoh. Maknanya prinsip pertama adalah kita kena akui yang kita perlukan bantuan kan. So bercakap tentang apa yang Puan Yan kata tadi, kalau yang pertama kita kena tengokkan diri kita dulu, baru kita boleh mampu jaga orang lain. Yang keduanya, lawanlah stigma tu. Memang stigma akan tetap ada, unfortunately, malangnya, tapi keadaan dah sangat berkurangan, dah improve lah, nak kata sangat berkurangan tu tak, dah improve. 10 tahun yang lalu ketika arwah meninggal, ketika orang insan tersayang ni meninggal, suicide, tak ada langsung awareness tentang kesihatan mental. Masa tu social media semua, sebab ialah benda tu keluar dalam berita kan, dalam social media, semua orang menghukum, menghakim, menghina dina, cakap yang macam-macam lah, yang tak sepatutnya langsung. Jadi kita sama-sama, saya suka bila Dr. Puteri tadi kata kita sama-sama kena bangkit, sama-sama kena bersuara. Sebab stigma ni salah, menghina orang tu salah, menghukum orang tu salah kan. Siapa kita untuk tentukan nak buat kerja Tuhan, nak kata dia neraka ke, dia syurga ke, itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah saling sayang menyayang, support each other. Nak dalam situasi PKP 3.0 ni, semua orang tertekan,
keadaan, semua orang dalam keadaan stres, semua orang dalam keadaan kebimbangan, kita tak pasti kita punya future, kita punya masa depan ni macam mana. Sangkanya kita 2020 sahaja yang COVID, sekarang dah 2021, dah masuk 2 tahun. Jadi dia bukan sahaja pandemik COVID sekarang ni, dia adalah pandemik kesihatan mental juga, yang di mana semua kena jaga each other, semua kena sokong menyokong, sayang menyayangi. Dan saya nak cakap lah, bercakap tentang stigma tu, sebenarnya dalam laman web rasmi Mufti, kalau siapa-siapa yang ada isu stigma ni kan, yang kata macam iya ke itu tak kuat iman, ataupun Islam Islam kata bunuh diri, memang Islam kata bunuh diri itu bagi orang yang saja-saja, maknanya putus asa, tak sanggup dah berlawan lagi, dia give up, itu ya Islam kata haram, bunuh diri tu berdosa besar. Tapi bagi orang yang sakit, bagi orang yang hilang waras, itu kategori lain pada saya. Dan benda tu sebenarnya ni banyak, Mufti Meng pun dah cakap, banyak agamawan kita dah cakap tentang tak payahlah nak sibuk-sibuk kita nak menghukum orang lain tentang bunuh diri tu. Kalau siapa-siapa pendengar, penonton yang nak tahu, laman web rasmi Mufti wilayah wilayah ada bercakap tentang bayan tentang pesakit mental ni. Bayan Yes. Linas. Bayan Linas siri ke 216. Bagi orang yang ada penyakit mental ni, wajib, hukumnya wajib ya. Saya nak tekankan, hukumnya wajib untuk mendapatkan rawatan bantuan sokongan emosi, baik dari segi, tak kiralah kaunselor, doktor, psikolog, apa pun, orang ramai, orang yang boleh bantu pun, dia ada hukumnya adalah wajib. Because pada saya menyelamatkan nyawa itu sangat-sangat penting. Jangan tunggu sampai keadaan dah terlalu teruk. Yelah, kita memang kita cakap ni dari, kita ada satu what do you call this, dia spektrum kan, mungkin ada orang ada isu kesihatan mental aja, stres sikit-sikit. Tapi sebenarnya kalau dia tak jaga isu kesihatan mental dia tu, dia stres sikit-sikit, makan tahun, makan hari, tak boleh tidur malam, dia boleh bertukar jadi penyakit mental. Penyakit mental ni pula kalau tak dirawat, tak disokong, tak dibantu, diri sendiri tak sokong, orang keliling tak sokong, dia boleh bertukar kepada yang perkara yang tidak diingini. Na'udzubillah. Jangan sampai itu berlaku. Saya sendiri sebagai seorang kita selalu sangka yang isu bunuh diri ni takkan berlaku pada ahli keluarga kita, takkan berlaku pada orang taman kita, takkan berlaku pada masyarakat kita, sekolah kita, universiti kita, rakan kerja kita. Jangan buat kesilapan yang saya pernah lakukan. Saya juga berfikiran, oh itu dalam cerita Hollywood je. Kita selalu tak sangka benda tu boleh berlaku pada kita kan. Sama juga macam COVID. Ramai orang kata, alah benda tu tak berlaku. Tak sampailah dia kehilangan ahli keluarga dia, sampailah dia sendiri kena, barulah kita percaya kadang-kadang tu. Tapi empati, kita sebagai manusia, kita ada empati, kita ada perasaan, patut ada perasaan sayang menyayang, sokong menyokong. Jangan tunggu sampai benda tu kena batang hidung kita, barulah kita macam, oh ini serius sebenarnya kan. Ambillah iktibar dan pengajaran daripada cerita saya. Saya tak dapat kongsi secara detail apa yang berlaku, tapi ia adalah kisah benar, bukan kisah rekaan. Menghadapi isu orang, menghadapi peristiwa kehilangan seseorang yang meninggal suicide itu adalah sangat perit, sangat serius, dan saya terpanggil, pada saya ini satu jihad saya terpanggil untuk bercakap tentangnya, sebab perlu ada orang yang bersuara tentang suicide loss survivors ni, sebab saya rasa belum pernah ada lagi yang bercakap tentang ni, kerana orang-orang juga perlu tahu yang ahli keluarga, sebab kajian menunjukkan orang yang telah meninggal suicide ni, dia punya orang keliling dia suicide loss survivor, sama ada ahli keluarga, sahabat handai, cikgu pun, apa pun relationship kita, asalkan kita rapat. Even kalau kita tengok artis ya, kalau dia meninggal suicide, nanti akan ada suicide contagion, akan ada orang-orang yang meninggal suicide juga. So itu bahaya sebenarnya. Benda ni boleh berjangkit lah, bukanlah berjangkit dari segi macam virus tu, tapi dia berjangkit dari segi maknanya bagi golongan rentan, bagi orang yang ada isu kesihatan mental. So ambil serius, saya mohon sangat, benda ni adalah satu benda yang serius, jangan diperlekehkan. Jangan, suicide loss survivor perlu juga sokongan. Mereka yang telah kehilangan orang tersayang melalui suicide ni memerlukan banyak-banyak sokongan, sebab stigma dia tinggi. Orang tak nak bercakap, orang akan deny, orang akan macam, benda ni satu topik yang
orang tak selesa nak bercakap kan, tapi ketahuilah mereka sangat perlukan sokongan sebab kalau tidak mereka juga boleh jadi suicidal sebabkan rasa bersalah, sebab rasa tertekan, sebab rasa malu dan sebagainya. So kita sebagai ahli masyarakat kan bantu, nombor satu bantu orang hentikan kalau dia ada masalah kesihatan mental, hentikan supaya dia jangan sampai melarat-larat sampai ke arah bunuh diri. Kita bantu, dan kalau ada dalam masyarakat kita yang kita tahu mesti ada punya, sebab kalau hari-hari ada kes suicide, maknanya 6 hingga 20 orang di kelilingin orang yang telah meninggal suicide tu akan terkesan secara teruk, akan trauma secara teruk. Jadi mereka-mereka ni juga perlu dibantu. Jadi jangan tinggalkan diorang seorang diri, jangan abaikan, sebab kalau tidak diorang juga, mereka ni juga yang 6 hingga 20 ni juga akan boleh ke arah suicide juga sebabkan stigma dan sebagainya. Betul, betul Kak Ngah, sebab kita ambil contohlah, kalau macam saya katakan di awal tadi kan, family dah memang confirm trauma. Macam yang terjun baru-baru ni semalam, isteri dia ada katakan, isterinya nampak suami balik rumah, dia balik daripada naik motor, balik terus pergi ke koridor kan, and then jiran of course jiran yang telah merakamkan. Jadi memang saya rasa memang confirm, mata yang melihat, yang record tu, mereka pun sendiri confirm trauma. Betul tak Kak Ngah? Kita yang tengok, macam saya lah, saya rasa memang ramai yang terkesan sebab bila kita tengok depan mata, oh it's real, and then supaya kita nak terbalikkan, supaya kita tidak menganggap ia macam takutnya, risaunya. So itulah yang kita tengah ramai yang tengah perjuangkan tentang ni. Kita nak bagi kesedaran kan. Okay, last question saya kira daripada Syaz Anwar. Salam, saya ada MDD tadi Kak Ngah ada sebut Major Depressive Disorder. Okay. Baru ni saya macam tak boleh nak kawal emosi saya. Seorang kenalan saya boleh bercakap, kau punya mental ni buat saya emosi. Saya terpukul kawan saya yang seorang lagi. Saya rasa geram, macam-macam benda muncul dalam fikiran saya. Macam mana saya nak kawal semua ni? Dia ada MDD. Ini dia realise dia ada MDD. And then bila itulah orang rapat dengan dia boleh cakap, kau ni mental ni. Saya pun tak pasti sama ada cara bercakap tu adalah macam satu, kau ni macam hina, penghinaan atau apa kita panggil, mengejek, ataupun dia memberitahu kepada diri dia engkau ni ada masalah mental dan go seek for help. Mungkin kita ada dua situasi. Siapa yang boleh? Saya rasa Miss Raya kot. Miss Raya yang lebih arif tentang ni, Syaz Anwar. So I would try to make it short because kita dah running out of time. Wah, macam menarik pembicaraan hari ni. So terima kasih Syaz. Saya kira ini conversation untuk you juga, because you validate your emotion. It seems that maybe your kawan you tu sebenarnya salah memvalidasikan emosi sebenarnya. You know, kita selalu dengar, tak, macam dia yang cakap, takut memang mental lah kau ni, gila ke apa, kau makan ubat ke belum. Makan ubat tu indicate orang ada mental. Right? So Syaz, it is about you being resilient in your journey. Right? You embracing your storm at the very moment. So most important thing yang pertama adalah prioritize your relationship. You know who you might connect with, you might communicate with. That is very important. Sebab tu kita start dengan pause, take a reading and so reflect. Itu sebahagiannya. Okay? Dan yang kedua, acceptance. Penting untuk you menerima you punya sakit. Bila you terima, you tahu okay, this is will happen to me. So what if, apa sekiranya ada stigma, ada pendapat yang sedemikian. So bila you dah terima diri you dengan seadanya yang berlaku, you akan lebih kuat, you akan lebih rasa macam an urgency untuk you, an urge for you to keep going and to lebih dalam situasi yang secure. Kalau you tak boleh terima lagi, sebab tu you sekarang terasa insecure tau, kita dah susah nak terima. Okay? Take a pause, Syaz, and then you cuba take a deep breathing, tenang, and then reflect balik. Okay, apa yang berlaku ni? Kenapa aku marah? Okay, kenapa ini berlaku? Alright, so adakah aku boleh lagi terima? Okay, acknowledge your own emotion. That's very important. It's happened. Okay, it's normal benda ni berlaku. Sebab kita tak semua orang boleh menerima kesihatan mental lagi. Alright, dan lastly, self-care. Okay, of course, self-care ni it's such a buzzword, right? Tapi it's really work. You know, semudah you ambil ubat, Syaz, sekiranya you ambil ubat, semudah you pergi jumpa psikologis, terapi ataupun doktor, semudah itu. Meaning that you care for yourself before anything else.
Your well-being should come first than anything else. Alright, so those people yang ada simptom-simptom berkenaan, boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan atau apa yang bilik emergency, boleh ke emergency di hospital, alright, untuk buat screening. From that screening, kita akan lihat keperluan you untuk mendapatkan rawatan yang seterusnya. Alright, saya berada di emergency untuk kes-kes yang berkenaan, jadi saya nampak keperluan tu ada dan saya lihat di sini rakyat pula, komuniti Negeri Sembilan ini sebenarnya dah membuka mata. Okay, to seek help. Sebab di KK pun kita ada 9 orang kaunselor. Alright, di hospital pun kita ada psikologis di sini. Dan juga soalan Anfar Barhan tadi. Okay, yang saya tahu ada satu pusat, itu nama dia Ceria Minda di Taman Yonchon. Okay, terus kalau you bukan di Negeri Sembilan, Anfal ataupun Nurul Ashikin boleh bertanya kepada Jabatan Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap negeri anda lah, sekalian di Selangor, Jabatan Kebajikan Negeri Selangor. Dia boleh kontak mereka dan boleh hubungi dan bertanya tentang pusat-pusat penjagaan tertentu. Sebab orang JKM ni memang arif bab pusat penjagaan. So we may ask them, ya. So itu sahaja penerangan. Saya harap konsen hari ini banyak maklumat. Saya rasa sedar tak kita pun dah ambil masa 1.5 jam tak pernah kita lagi panjang ni. Okay, sebenarnya betul kita berbalik kepada misi ataupun vision kami mengadakan self-care series ni. Macam saya sendiri saya kongsikan, saya adalah orang di belakang tabir, bidang penyiaran TV. Jadi isu kesihatan mental ni memang sangat baru bagi saya. Memang pernah menyiarkan cerita-cerita berkenaan ni saya pernah buat beberapa tahun lepas, tapi tak pernah terlintas dan tak pernah terfikir untuk banyak yang saya belajar. Sebenarnya saya pernah masa mula-mula kami berbincang kan, ini sebelum saya menutup saya tanya self-care. Saya Google, sebenarnya bila Dr. Putri pun ada sebut hujung jari, gunakanlah hujung jari kita ni ke arah yang kebaikan. Banyak gunalah apa yang telah Allah atau Tuhan bagi kepada kita. Search, cari. Kalau tak tahu what is self-care, kita pun platform ni bukanlah kita nak cerita self-care. Bersenam, makan, jaga pemakanan. Mungkin kita akan menyentuh tu tapi kita akan go step by step. Cuma apa yang apa Dr. Putri dah sampaikan, Miss Raya dah bagi tahu, Kak Ngah bagi tahu dan sebelum ni, jaga diri kita. Penjagaan kendiri tu, self-care, jaga minda kita, jaga jari jemari kita, apa yang kita search, apa yang kita buat, ke mana kita pergi, and then benda ni saya pun suka dalam tulisan saya ataupun penyiaran saya pun saya suka, kita tak boleh, macam saya tak boleh nak bagi personal, kita punya personal pandangan, tak boleh, itu adalah salah. Tetapi bila sebulat suara telah mengatakan self-care itu sangat membantu dalam isu kesihatan mental, so why not kita search kan, kita search, betul tak Kak Ngah? Cari, lepas ni dah boleh start Google self-care. Saya senang je, bila you Google image, you akan jumpa banyak sebenarnya charts yang very simple. Okay, tu yang orang kata bila time COVID ni, MCO ni orang yang tak pernah jogging, tiba-tiba jogging, orang yang tak pernah buat memasak, dia upload video masak. Jangan kecam orang-orang tu sebab itu adalah cara dia self-care diri dia. Kita orang Malaysia ni, kita stopkan judging orang. Saya rangkumkan, bukan personal punya pandangan, ini adalah rangkuman pandangan dan cadangan daripada kami. Okey, alhamdulillah kita dah selesai hari ni. Terima kasih Kak Ngah Alia. Kak Ngah Alia kan? Okey, terima kasih Kak. Betul. Saya nak panggil Kak Ngah je. Terima kasih Kak Ngah kerana sudi meluangkan masa bersama kami 1.5 jam, dan juga kepada Miss Raya dan juga Dr. Putri. InsyaAllah minggu depan kita akan come out dengan tajuk yang confirm kita nak bagi yang boleh membantu anda semua. Okey, terima kasih, jaga diri, self-care penting, tarik nafas, lepas nafas, relax. Untuk yang ada, okey lagi sekali, yang ada isu ataupun ada masalah, jangan lupa seek for help. Banyak sources yang you all boleh cari orang yang terapat dengan kita. Jangan luahkan, mungkin bukan luahkan kepada, macam mana kita nak kata, carilah orang yang sesuai. Orang yang kita boleh percayai. Orang yang kita boleh percayai, orang yang sesuai, dan jangan sekali-kali post perasaan anda yang
media sosial itu very big no kan Kak Ngah kan? Yang boleh Okay, meningkatkan lagi, bahaya kan? ya, sensitif. Ya, benda betul lah. Saya dah kata jangan, saya pun suka kita elakkan. Semua ada emosi sendiri. Macam masing-masing ada ni, tapi kita try avoid lah. Kita create positive vibes tu. Okay. Kita akhiri petang ni. Terima kasih. Jaga diri. Terima kasih semua. Assalamualaikum.